The kind of unbelievable story they make movies about. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. To be a day trip, the fishing boat departed from an unknown storm, blew the boat off course, 8,800 kilometers away. Josavaldo Alvarenga ialah seorang nelayan dan pengarang yang ditemui pada 30 Januari 2014 di Kepulauan Marshall selepas menghabiskan 14 bulan hanyut di Lautan Pasifik. Bermula pada 17 November 2012, dia bertahan dengan berbekalkan hanya ikan mentah, penyu, burung kecil, jerung dan air hujan. Dia berenang ke pantai Tile Islet, sebuah pulau kecil yang merupakan sebahagian daripada Ebon Atoll pada 30 Januari. Dua penduduk tempatan iaitu Amy Libok Meta dan Russell Lucky Drake mendapati dia tidak berpakaian, memegang pisau dan menjerit dalam bahasa Sepanyol. Dia dirawat di hospital di Majuro sebelum diterbangkan ke rumah keluarganya di El Salvador pada 10 Februari. Kisah Alvarenga banyak dilaporkan di seluruh dunia walaupun ada mendapat kritikan. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang terselamat dalam sebuah bot kecil yang hilang di laut selama lebih daripada setahun. Alvarenga dilahirkan di Garita Palmera, Ucapan, El Salvador dan anak kepada pasangan Jose Ricardo Aurelana dan Maria Julia Alvarenga. Aurelana memiliki kilang tepung dan kedai di bandar. Alvarenga mempunyai seorang anak perempuan yang dibesarkan di Garita Palmera bersama ibu bapanya dan beberapa saudara lelaki yang tinggal di Amerika Syarikat. Dia meninggalkan El Salvador pada tahun 2002 untuk ke Mexico, di mana dia bekerja sebagai nelayan selama 4 tahun, bekerja sementara untuk Valermino Rodriguez. Semasa diselamatkan, dia tidak berhubung dengan keluarganya selama lebih kurang 8 tahun. Alvarenga bertolak dari perkampungan nelayan Costa Azul berhampiran pergi Jiapan di luar pantai Chiapas, Mexico pada 17 November 2012, ditemani oleh rakan sekerja berusia 23 tahun yang hanya dikenali sebagai Ezequiel. Alvarenga, seorang pelayar dan nelayan yang berpengalaman, berhasrat untuk memancing di laut selama 30 jam di mana dia berharap untuk menangkap jerung, marlin dan ikan layar. Tetapi rakan pancingnya yang selalu bersamanya tidak dapat menyertai bersama. Sebaliknya, dia berancang untuk membawa Ezequiel Cordoba iaitu seorang yang tidak berpengalaman. Tambahan, Alvarenga juga tidak pernah bekerja atau bercakap dengannya. Sejurus selepas menaiki kapal, bot mereka, kapal gentian kaca tanpa penutup muka 7 meter, dilengkapi dengan motor sangkut tunggal dan peti ais bersaiz peti sejuk untuk menyimpan ikan, telah diterbangkan oleh ribut yang berlangsung selama 5 hari, di mana motor dan kebanyakan elektronik mudah alih telah rosak. Walaupun mereka telah menangkap hampir 500 kg ikan segar, pasangan ini terpaksa membuangnya ke laut untuk menjadikan bot itu boleh bergerak dalam cuaca buruk. Alvarenga berjaya menghubungi bosnya melalui radio 2 hala dan meminta bantuan sebelum kehabisan bateri radio itu. Tidak mempunyai layar atau dayung, tiada sauh, tiada lampu menyala dan tiada cara lain untuk berhubung. Bot itu mula hanyut merentasi lautan. Kebanyakan peralatan menangkap ikan juga hilang dan rosak akibat ribut itu, menyebabkan Alvarenga dan Cordoba hanya mempunyai beberapa bekalan asas dan sedikit makanan. Pasukan mencari yang diketuai oleh bos Alvarenga gagal menemui sebarang jejak lelaki yang hilang dan mereka berputus asa selepas 2 hari kerana jarak penglihatan yang lemah. A teenaged boy, Ezequiel, was also on board but died, Alvarenga thinks, about 4 weeks in. He says this was his lowest point, but the boy couldn't keep food down. Apabila hari bertukar minggu, Alvarenga dan Cordoba belajar mengais makanan mereka daripada apa sahaja sumber yang muncul. Alvarenga berjaya menangkap ikan, penyu, obo-obo dan burung laut dengan tangan, dan pasangan itu kadang-kadang mengambil cebisan makanan dan sampah plastik terapung di dalam air. Mereka mengumpulkan air minuman daripada hujan semungkin yang boleh, tetapi lebih kerap terpaksa meminum darah penyu atau kencing mereka sendiri.
Menurut Alvarenga, Cordoba kehilangan semua harapan sekitar 4 bulan dalam pelayaran selepas jatuh sakit akibat makanan mentah dan akhirnya mati kerana kelaparan dengan enggan makan. Alvarenga telah berkata bahawa dia terfikir untuk membunuh diri selama 4 hari selepas Cordoba meninggal dunia. Tetapi kepercayaan Kristiannya yang kuatlah yang akhirnya menghalangnya daripada berbuat demikian. Alvarenga mendakwa bahawa Cordoba menyuruhnya berjanji untuk tidak memakan mayatnya apabila dia mati. Jadi Alvarenga menyimpan mayat Cordoba di atas bot dan juga bercakap dengan mayat itu. Selepas 6 hari, Alvarenga menyedari dirinya sudah semakin menjadi gila dan bertindak membuang mayat Cordoba ke laut. Alvarenga juga menyatakan bahawa semasa berada di laut, dia sering bermimpi tentang makanan kegemarannya serta ibu bapanya. Alvarenga mendakwa telah melihat banyak kapal kontena rentasan laut semasa hanyut bersendirian tetapi tidak dapat meminta bantuan. Dia mengetahui masa yang berlalu tanpa bantuan jam di sisi dengan mengira fasa bulan. Selepas mengira kitaran bulan ke-15, dia melihat dataran iaitu sebuah pulau kecil yang terpencil yang ternyata merupakan sudut terpencil di Kepulauan Marshall. Pada 30 Januari 2014, dia meninggalkan botnya dan berenang ke pantai di mana dia terjumpa sebuah rumah pantai yang dimiliki oleh pasangan tempatan. Pengalaman ngeri perjalanan Alvarenga itu yang berlangsung selama 438 hari telah pun tamat. Perjalanan pelayarannya itu telah dikira lebih kurang 8,900 hingga 10,800 km. Walaupun beberapa akhbar pada asalnya mendakwa bahawa Alvarenga telah berada di laut selama 16 bulan, dia tidak pernah berkata perkara sedemikian. Akhbar itu akhirnya membetulkan kesilapan mereka dan memendekkan pelayaran kepada 13 bulan. Menurut Guy Bing, pemangku setiausaha hal ehwal Kepulauan Marshall, tanda-tanda vital Alvarenga semuanya dalam keadaan yang baik kecuali tekanan darah yang luar biasa rendah. Bing juga berkata bahawa Alvarenga mengalami bengkak pergelangan kaki dan mengalami kesukaran untuk berjalan. Pada 6 Februari, doktor yang merawatnya melaporkan bahawa kesihatannya telah menurun sejak sehari sebelum dan dia menjalani suntikan IV untuk merawat dehidrasinya itu. Ibu bapa Alvarenga yang tidak pernah berhubung dengannya selama bertahun-tahun bimbang dia sudah lama mati sebelum dia menghilang dan mereka sangat gembira apabila mendapati dia masih hidup. Bapa Alvarenga berkata bahawa dia telah banyak mendoakan anaknya itu semasa dia hilang. Anak perempuan Alvarenga apabila mendengar bahawa bapanya telah ditemui berkata bahawa selepas dia pulang ke rumah, perkara pertama yang dia lakukan adalah memeluk dan menciumnya. Selepas 11 hari di hospital, Alvarenga dianggap sudah sihat untuk kembali ke El Salvador. Bagaimanapun, dia disahkan menghidap anemia, mengalami masalah tidur dan rasa takut terhadap air. Pada tahun 2015, beliau memberikan satu CD temu bual tentang pengalaman hidupnya kepada wartawan Jonathan Franklin yang telah menerbitkan kisah itu ke dalam buku 438 Days An Extraordinary True Story Survival at Sea. Tidak lama selepas penerbitan buku Alvarenga, keluarga Ezequiel Cordoba menyaman Alvarenga dengan sejumlah wang, menuduhnya memakan saudara mereka untuk terus hidup. Walaupun mereka telah pun bersetuju bahawa Cordoba tidak akan dimakan selepas kematian, Alvarenga telah melantik seorang peguam dan dia telah menafikan tuduhan tersebut.